untuk bermula pembentangan subjek RMCL 2462 penyelesaian masalah kreatif. Kumpulan kami telah memilihkan tajuk PIPS, Phase of Integrated Problem Solving. Ahli kumpulan kita ada 9 orang. Nama saya Lucia Fern. Saya akan memulakan dengan pengenalan PIPS. PIPS merupakan Phase of Integrated Problem Solving. Ia merupakan instrumen pengembangan kemahiran proses kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Ia dihasilkan dari idea Classic Creative Problem Solving. Apa itu Classic Creative Problem Solving? Ia merupakan satu kaedah menggunakan kreativiti untuk menjana idea dan penyesaran baru. Prosesnya berdasarkan pemisahan gaya pemikiran berbeza dan kromogen sehingga dapat memfokuskan minda pada tahap pertama dan kemudian menilai pada tahap kedua. Selepas diubah soal, jadinya PIPS. Idea utama PIPS adalah saling menentukan pelbagai langkah analitik yang diperlukan. Ini juga menentukan aktiviti interpersonal yang diperlukan untuk setiap langkah dalam penyelesaian kumpulan. Ia bermaksud asas penggunaan PIPS adalah dua hala. Pertama, kaedah pembelajaran berdasarkan pengalaman dapat menyelesaikan masalah kumpulan. Dengan ini, mendorongkan pengembaraan kemahiran menyelesaikan masalah kumpulan di kalangan ahli kumpulan. Kedua, pembelajaran seperti ini memberi kesan yang paling besar dalam konteks masalah, kandungan yang sebenarnya dan berkaitan. Biasanya di bawah pengawasan dua moderator, PIPS digunakan untuk menyelesaikan masalah kumpulan, di mana satu moderator akan memerhati dan memantau tugas menyelesaikan masalah dan yang lain akan memantau tugas komunikasi interpersonal. Di bawah kita boleh nampak Classic Creative Problem Solving dimodified. Di PIPS ada 6 step. Adalah problem solving, solution generation, idea interaction, action planning, pre-evaluation, and evaluate product and process. Selepas ini saya akan pas bagi kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Raja Muhammad Syarul bin Raja Muhammad. Okey, tugas saya akan cuba untuk present fasa pertama di dalam teknik PIPS, iaitu Phases of Integrated Problem Solving ni lah. Okay, sebelum saya go through, sedikit pengenalan. Okey, PIPS ni seperti yang telah dibincangkan, PIPS ni adalah singkatan untuk Phases of Integrated Problem Solving lah. So, jadi saya ceritakan sedikit lah. Ianya dikembangkan berdasarkan teknik CPS. So, Classic Creative Problem Solving, yang mana di dalam fasa PIPS ni dia ada 6 step lah, 6 fasa. Dan beza dia dengan CPS adalah adanya penglibatan facilitator dan juga observer, pemerhati. Di mana tugas observer dengan facilitator ni untuk facilitate ataupun membantu tugasan dalam berkumpulan, iaitu in group task, dan juga tugasan interpersonal. Okey, di fasa pertama adalah di dalam PIPS ni, fasa pertama adalah mendefinisi masalah. Di dalam mendefinisi masalah ni, tugas facilitator dan juga pemerhati, observer. Facilitator akan memerhatikan problem solving task di dalam kumpulan itu, dan juga manakala observer, pemerhati akan memerhatikan mengenai interpersonal task, di mana dalam fasa 1 ini mendefinisi masalah untuk problem solving task, ini adalah perlu untuk memahami terperinci mengenai situasi masalah, di mana setiap ahli di dalam kumpulan tu perlu mencari maklumat dan informasi mengenai masalah. So dalam fasa pertama untuk teknik PIPS ini, di mana mendefinisikan masalah tu merupakan suatu perkara yang mula-mula dititik beratkan, kerana untuk mendefinisikan masalah ni, sesuatu kumpulan tu harus memikirkan
apakah masalah itu betul-betul masalah. So jadi tugas facilitator ni, dia akan make sure setiap ahli dalam kumpulan ni dia akan cuba untuk memahami di manakah objektif untuk fasa pertama ni adalah untuk mendefinisikan masalah itu. So jadi tugas facilitator ni adalah untuk juga memberi persetujuan terhadap matlamat kumpulan. Maksudnya dia akan membantu setiap ahli kumpulan tu untuk mendapatkan satu persetujuan terhadap matlamat utama lah dalam fasa 1 ini, iaitu untuk mendefinisi masalah. Okey, tugas observer juga dalam masa yang sama adalah untuk memastikan interpersonal task ni, iaitu untuk memastikan semua ahli kumpulan terlibat dalam pencarian informasi. Pencarian informasi dan maklumat ni adalah berkaitan dengan how to define problem lah, macam mana untuk mendefinisikan masalah. Yang kedua ni adalah untuk menggalakkan perkongsian terbuka mengenai masalah yang dibincang. Okey, observer ni juga akan memastikan setiap ahli ni sentiasa berkongsi lah, open sharing, supaya pembinaan konsensus tu dapat dicapai setiap ahli kumpulan. So jika kita lihat dua-dua perkara ni nampak lebih kurang sama, tetapi approach yang dilakukan dalam fix ni adalah untuk menyatupadukan atau integrated dia punya kedua-dua task ini dengan adanya bantuan facilitate by seseorang daripada di luar kumpulan lah, iaitu facilitator dan juga observer. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita akan masuk ke stage yang kedua, iaitu solution generation. Okey, dalam solution generation ini apa yang ada? Okey, bila kita dah selesai menyatakan permasalahan dan kita kena set satu target untuk selesaikan masalah. Okey, jadi solution generation ni adalah satu proses di mana semua orang akan berkumpul dan mencari idea sebanyak yang mungkin untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan tadi. Okey, step yang ada adalah yang pertama, kita akan melakukan perbincangan di meja bulat, iaitu kita akan melakukan brainstorming untuk mencari idea. Okey, bila idea dah ada, kita kena huraikan idea tu dengan terperinci lah. Okey, dan apa yang kita boleh upgrade daripada idea-idea yang telah dinyatakan tadi. Okey, dah selesai. Akhir sekali kita kena senaraikan semua idea-idea yang kita dapat tadi untuk kita buat idea into action, iaitu di langkah yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazil bin Zakaria, GB 03656. Ini membincangkan teknik PIPS dalam fasa 3, iaitu Ideas into Action. Okay, fasa 3 ini boleh dilakukan selepas kumpulan perbincangan tersebut melepasi fasa 2. Dalam fasa 3, kumpulan tersebut sudah mula bersedia untuk mengembangkan idea-idea yang diperolehi dan dinilai idea tersebut untuk ke peringkat akhir pemilihan alternatif dalam penyelesaian masalah. Kita lihat strength or weakness of each idea. Maksudnya, dalam tugasan menyelesaikan masalah, peserta dalam kumpulan tersebut perlu menilai setiap kelemahan dan kekuatan idea-idea yang diberikan. Dan setiap peserta akan mendapat idea masing-masing dan berlainan antara satu sama lain. Dengan itu, banyaklah kekuatan dan kelemahan yang diperolehi dalam kumpulan tersebut. Try combining good ideas. Walaupun sesuatu idea yang disalurkan dari peserta kumpulan tersebut diterima ataupun tidak diterima, namun jika kumpulan itu pandai untuk menggabungkan idea-idea tersebut, ia boleh menjadi satu set idea yang baik. Select alternative solution. Seterusnya, setelah menguraikan setiap kekuatan dan kelemahan idea tersebut, peserta perlu memikirkan
memikirkan cara alternatif terbaik untuk penyelesaian masalah. Setiap alternatif yang dipilih hendaklah dinilai dengan teliti dan difikir secara kritikal. Memilih the best one dan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada alternatif itu sehingga semua peserta dan forum tersebut bersetuju untuk memilih cara penyelesaian yang sama. Selain dalam problem solving task, teknik PIPS ini juga boleh digunakan untuk interpersonal task, iaitu peserta dalam kumpulan mampu untuk elakkan kritikan yang tidak produktif kerana kritikan seperti inilah yang akan memusnahkan pengembangan idea sesatu kumpulan. Selain itu, peserta juga mampu selesaikan konflik antara kumpulan dengan menggabungkan idea dan ubah suai idea di antara kumpulan untuk menjadi satu set idea yang lebih baik. Consensus building maksudnya sikap-sikap yang tadi lah, yang sikap tadi tu, jika diamalkan setiap peserta dan kumpulan akan mampu untuk membina kata sepakat antara satu sama lain. Sekian saja penerangan untuk fasa 3 Ideas into Action. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Nurnadia Tizanal akan menerangkan mengenai action planning, iaitu plan tindakan di dalam tips ni lah. So, untuk plan tindakan adalah plan yang mengandungi maklumat yang cukup untuk mencapai objektif atau matlamat. Ia biasanya merangkumi garis panjang matlamat, objektif, ukuran langkah tindakan dan tanggungjawab untuk setiap langkah. Dalam sistematis, tarikh dan bajet juga ditentukan. Contohnya dalam action planning ni, biasanya action planning dia adalah tindakan yang kita buat apabila sesebuah company, organisasi mengalami sesuatu masalah ataupun apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecuaian, ketidakpatuhan, berlakunya lambat, contohnya jika pembangunan projek lambat siap tergendala macam tu. So kita pergi kepada action planning of employee or individuals. Okay. So untuk yang pertama, dalam sebuah organisasi ataupun syarikat mempunyai seseorang individu yang bekerja. Jadi untuk menjadikan sesuatu kerja itu menjadi lebih prestasi seseorang itu lebih bagus ataupun kerja siap dengan lebih cepat dan mengikut masa, kita perlu ada satu perkara yang kita perlu ikuti, seperti kita perlu making your job a priority, which is avoid staying out late on work night, accept all the optional invitations to work events, and spend your time at work on job related activities only. Okay, ini adalah contoh untuk seorang pekerja atau individu yang mana dia bekerja dengan syarikat ataupun pelajar yang sedang belajar. So dia kena memastikan bahawa kerja assignment dia adalah satu priority untuk dia siapkan, untuk dia datang kerja awal, untuk dia buat sesuatu kerja tu dengan keutamaan. Okay, seterusnya teruskan yang seeking help when you need, which is a bit is often an indication that your company believes you are worth having as an employee. Talk to your manager or HR if you are unclear about anything, which is dalam sebuah organisasi ataupun student lah. Okay, kalau dalam organisasi, diorang memerlukan manager, bos untuk diorang meminta pertolongan. Okay, tapi sekiranya pelajar, mereka boleh meminta bantuan daripada pensyarah. Okay, so kat sini menerangkan bahawa apabila kita ada masalah, kita tak boleh malu untuk meminta bantuan daripada orang lain. Okay, so seterusnya ialah kita kena be positive, which is go to work every day with a great attitude. Don't let small challenge get you down. Okay, being positive ni, bila kita datang masalah,
dalam segala perkara. Jadi kita tak boleh cepat ketika up dan down. So kita kena sentiasa motivasi diri kita dengan pelbagai perkara lah. Contohnya katakan kita nak siapkan assignment, lepas tu laptop rosak. Okay, kita beri positif, kita cari cara untuk kita selesaikan masalah tu. Okay? So ini adalah antara employees dan individuals. Jadi kalau sekiranya ada juga action planning ni dalam bentuk sekiranya dalam syarikat pembangunan. Contoh dia punya projek tergendala. Jadi dia kena pastikan yang projek dia ni berjalan lancar. So action planning dia which is dia kena cari measurement, dia kena cari perkara yang mengganggu projek tu tergendala. So ada antara cara-cara dia yang lain yang perlu kita teliti lagi. So seterusnya saya pergi kepada action planning in soft skill. Dalam soft skill ni iaitu rapport kita dengan orang lain. Jadi kita kena cari cara macam mana kita nak berkelakuan baik antara manusia. So dalam organisasi, tak kira organisasi, kita jadi pekerja tu, jadi student, jadi lecturer and so on, kita kena improve customer service kita. Customer service ni dia bukan kepada waiters, dia bukan kepada pekerja sahaja, dia juga kepada antara manusia ke manusia lain. So kita kena cari cara belajar untuk bercakap dengan cara yang baik antara satu sama lain. So improve the low quality of work, which is memperbaiki kualiti kerja kita. Jangan ambil sambil lari dengan kerja-kerja yang kita buat. So yang ketiga ialah productivity. Productivity ni kita sentiasa mencari kelainan dalam aktiviti harian setiap kerja yang kita buat. So kita kena tingkatkan productivity kita untuk kita mendapat keputusan yang cemerlang. So next yang terakhir ialah unprofessional behaviour. Unprofessional behaviour ni kita tahulah macam orang yang suka datang lambat, suka buat kerja yang sia-sia, lepas tu bercakap kasar dengan orang lain ke. Okay, so benda perkara ni kita kena cari jalan macam mana kita nak memperbaiki. Tak kira lah dalam organisasi, dalam individu, untuk kita tingkatkan lagi kita punya cara hidup macam tu. Okay. So itu saja dalam bahagian action planning. Terima kasih. Hai semua, saya Syamula, anak perempuan dan rajin yang akan membentangkan tentang plan evaluation, iaitu penilaian rancangan. Dalam kumpulan menyelesaikan masalah, terdiri daripada facilitator, seorang pemerhati untuk memantau tugasan menyelesaikan masalah, dan seorang lagi pemerhati untuk memantau tugasan antara peribadi. Pada akhir setiap fasa, pemerhati akan bertukar dengan pemerhati yang sebelum dari kumpulan yang lain. Penilaian rancangan ini terdiri daripada dua tugasan, iaitu tugasan menyelesaikan masalah dan tugasan antara peribadi. Dalam tugasan menyelesaikan masalah, terdapat 3 perkara yang perlu diberi perhatian. Pertamanya adalah langkah kejayaan adalah setiap langkah, yang bermaksud setiap pencapaian adalah kejayaan. Kedua, membuat jadual waktu untuk mengukur kemajuan diri berbanding. Yang ini bermaksud membuat jadual untuk membandingkan kemajuan diri sebelum dan selepas. Ketiga, perancangan luar jangkaan sekiranya langkah perlu diubah, yang bermaksud perlu ada langkah keselamatan sekiranya berlaku perubahan dalam rancangan. Bagi tugasan peribadi juga terdapat 3 perkara yang penting. Antaranya, semua menyumbang untuk mengembangkan langkah-langkah kejayaan, yang bermaksud semua bekerjasama untuk menjayakan rancangan tersebut. Seterusnya, semua selesa dengan jadual, bermaksud
memastikan jadual yang ditetapkan dipraktikkan oleh semua orang. Akhirnya, komitmen sebenar untuk rancangan luar jangkaan. Yang ini bermaksud setiap individu perlu berkomited untuk rancangan keselamatan. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk fasa terakhir dalam teknik PIPS adalah evaluate produk dan proses. Dalam fasa ini kita akan menilai sejauh mana kesan penyelesaian sesuai dengan tujuan asal, mengenal pasti masalah sepanjang proses PIPS dan adakah tindakan masa depan diperlukan. Secara umumnya, PIPS ini, setiap ahli akan dibimbing oleh seorang facilitator dalam proses penyelesaian masalah mengikut setiap fasa. Setiap ahli kumpulan diberi peluang untuk mencurahkan idea dan interaksi kumpulan adalah penting. Teknik ini sangat berkesan dan efektif dalam proses penyelesaian masalah kerana ianya mengandungi 6 fasa. Fasilitator akan membimbing setiap ahli kumpulan dan memantau setiap proses penyelesaian masalah. Kedua, teknik ini membolehkan setiap ahli berkongsi input dalam perbincangan mereka. Tiada seorang ahli pun yang akan terkecuali. Sekiranya ahli itu menghadapi masalah, fasilitator akan membantu mereka. Dalam kelompok kumpulan yang besar, fasilitator akan melantik salah seorang ahli dalam kalangan ahli kumpulan yang besar untuk dijadikan pemantau dan akan digilirkan dalam setiap fasa. Hal ini penting untuk mendidik seseorang itu menjadi ketua yang bagus. Dalam satu kelompok kumpulan yang besar, seorang ahli boleh dilantik untuk membincangkan tentang penyelesaian masalah, sementara ahli yang lain menggunakan PIPS untuk memerhatikan pembincangan. Teknik PIPS ini sebenarnya dapat mengembangkan kemahiran setiap ahli dan memaksimumkan kemahiran sebenar dalam proses penyelesaian masalah. Namun begitu, terdapat beberapa masalah ataupun kekangan semasa teknik ini dijalankan, iaitu yang pertama, terdapat ahli kumpulan yang berasa takut untuk bersama-sama dalam kumpulan membincangkan isu ini, yang mana mereka takut untuk bersama-sama dalam proses penyelesaian masalah kerana isu-isu sensitif. Yang kedua, terdapat ahli kumpulan yang berasa takut sekiranya mereka mengambil masa yang terlalu lama dalam setiap proses perbincangan masalah setiap fasa. Ini menunjukkan pentingnya peranan fasilitator untuk membantu mereka. Akhir sekali, apa yang diharapkan oleh kumpulan kami agar teknik ini dapat diperkenalkan bukan sahaja pada peringkat universiti, malahan pada peringkat sekolah juga dan juga peringkat organisasi pekerjaan. Sekian, terima kasih. Phases of Integrated Problem Solving ataupun PIPS memerlukan beberapa aspek untuk mencapai matlamat yang memuaskan, seperti kumpulan yang akan menyelesaikan masalah, pembimbing atau mentor, pemerhati untuk memantau tugasan penyelesaian masalah. Contoh pengaplikasian PIPS di dalam kehidupan adalah antara seorang guru yang bertindak sebagai mentor kepada pelajar-pelajarnya, iaitu satu kumpulan yang akan menyelesaikan sesuatu masalah yang diberi. Di sini, guru akan memberi sesuatu persoalan atau latihan untuk diselesaikan oleh para pelajar. Seterusnya, para pelajar akan mencari jalan bagi menyelesaikan masalah berpandukan daripada sumber-sumber dan idea yang didapati daripada ahli kumpulan. Untuk mencapai kaedah PIPS, para pelajar memerlukan pemahaman konseptual dan penlibatan semua ahli, serta bimbingan mentor iaitu guru dalam menyelesaikan masalah yang diberi. Jika pelajar telah diberikan pilihan cara untuk menyelesaikan masalah oleh guru pada peringkat awal, para pelajar tidak akan berfikir dan tidak mencari jalan penyelesaian dengan sendiri. Selain daripada itu, PIPS juga berguna kepada pekerja di sesuatu organisasi kerana peranannya dilihat sebagai satu jalan penyelesaian yang berterusan, melibatkan eksplorasi, membina model dan kaedah baru, membuktikan hipotesis dan perbincangan antara ahli kumpulan dalam menyelesaikan masalah. Ringkasan peranan PIPS kepada fasilitator adalah membenarkan ahli meneroka setiap jalan penyelesaian yang boleh didapati,
menggalakkan pelbagai sumber dan jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh ahli, bertanyakan soalan yang boleh membuka pemikiran ahli dengan lebih meluas, mempersoalkan ahli akan alasan mengapa jalan penyelesaian tersebut dilakukan. Bagi ahli kumpulan pula, mereka akan boleh meneroka setiap masalah yang diberi. Daripada penerakaan masalah yang diberi tersebut, ahli akan membina model dan kaedah penyelesaian masalah. Seterusnya, daripada model dan kaedah yang disenaraikan, ahli akan membina alasan dan bukti mengapa jalan tersebut diambil dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, ahli dapat melakukan perbincangan di sebalik penyelesaian masalah terbaik antara ahli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebagai pengakhiran pembentangan, saya Syahmi bin Sahak akan membentangkan kesimpulan bagi teknik kreatif PIPS ini. Okey, secara kesimpulannya, teknik penyelesaian masalah PIPS ini sebenarnya boleh digunakan banyak cara. Tapi teknik penyelesaian masalah PIPS ini boleh digunakan secara umum, sama ada secara kumpulan ataupun secara individu. Tetapi teknik ini lebih sesuai digunakan untuk latihan lah. Mungkin tidak sesuai untuk menyelesaikan masalah rutin seperti masalah-masalah yang kita hadapi lah. Ketika kerja ke, ketika membuat kerja rumah dan masalah-masalah macam masalah keluarga. Yang kita guna untuk latihan tu adalah macam dalam pekerjaan, kita dalam organisasi. Lebih sesuai lah kita gunakan teknik PIPS ini. Okay, masalah ni biasa terjadi kat kita semualah, sebab setiap masalah yang berlaku tu kita akan selesaikan dengan teknik ni. Salah satu teknik kan teknik yang kami bentangkan lah. Okey, kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif ni sebenarnya dapat menghasilkan individu yang lebih yang mampu menguasai kemahiran dalam proses kreativiti, kebolehan komunikasi dan dalam menyampaikan idea tu, individu akan lebih bijak lah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Teknik ini, individu itu juga akan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kreatif dalam teknik PIPS ini. Sekian saja daripada saya, Syahmi bin Sahar, dan ahli-ahli kumpulan 3. Sekian, terima kasih.